اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 44, baris yang ke-10 daripada atas. Muka surat 44, baris ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Harus bagi rusul, itu tajuk dia. Harus bagi rusul, harus pada hak, pada zat, pada diri. Harus pada hak, yakni harus pada zat ataupun pada diri anbiya, nabi-nabi dan mursalin, rasul-rasul. Doa dianya alaihimus salatu wassalam, itu doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kerahmatan dan kesejahteraan atas mereka itu, mereka para anbiya dan para mursalin. Alaihimus salatu wassalam, tu doa. Alaihi salam ke alaihimas salam ke, itu doa. Macam sallallahu alaihi wasallam, ianya doa. Doa belakang tu pada ni radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum, tu doa. Rahimahullah, tu doa. Jadi alaihimus salatu wassalam, tu doa lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kerahmatan dan kesejahteraan alaihim, atas mereka itu anbiya, para nabi, mursalin, para rasul. Alaihimus salatu wassalam. Kalau seorang nabi kau alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi masalam. Alaihima, atas keduanya, alaihi masalam contohnya. Itu semua doa belaka tu. Alaihi salam, mudah-mudahan kesejahteraan atasnya. Ini alaihi mussalatu wassalam, mudah-mudahan kesejahteraan dan keselamatan atas mereka itu para nabi dan para rasul. Harus ni segala sifat manusia, segala sifat dieja dengan sad pe alif te. Sad pe alif te. Sad pe te marbutah. Apa beza? Sad pe te marbutah, satu sifat. Sad pe alif te ni jamak lah, 3 sifat ke atas. Pada ni sifat. Tapi kita nak baca tu kekok lah. Segala sifat. Panjang sikit lah, sebab ada alif lepas pe tu kan. Segala sifat. Sebab apa didatangkan dengan sad pe alif te? Dah banyak. Banyak sifat. Sifat manusia lah.
Manusia makan, manusia minum, manusia tidur. Tu banyak tu sifat manusia. Jadi dia pun aja dengan sad, pe, alif, te. Jadi payah sikitlah. Dan moga kita ni kitab Melayu lah kita panggil ni, kitab Melayu. Tapi dia tulis ikut Arab. Sifat. Kalau kita tengok sad, pe, te. Sifat. Segala sifat manusia dia kena baca gitulah, dia kena ra'i kitab ni. Kena ra'i kitab. Walaupun kalau orang dengar kat luar segala sifat panjang. Segala sifat. Sifat tu sad, pe, te marbutah. Sifat. Ini sad, pe, alif, te. Sifat. Dia kena gitu lah. Ke kan walaupun orang dengar kat luar tu janggal pun bunyi pelik pun kena bacalah ikut kitab. Baca. Tapi kitab ni dia pakai campur dengan kaedah Arab. Kalau banyak didatangkan dengan kalimah jamak. Macam tajuk dia tu, harus bagi rusul. Kita kena baca rusul lah, sebab dia je ra, sin, lam. Rusul. Kalau orang dengar rusul tu pelik dah. Sebab apa? Rasul bukan rusul. Rasul ejaannya lain. Ra, sin, waw, lam. Rasul, ra bagi atas. Ra, sin, lam. Tak ada waw lepas daripada sin. Ra bagi depan. Rasulun, ra bagi atas. Rusulun, lepas sin tak ada waw, ra bagi depan. Rusulun ni jamak. Rasulun seorang je, seorang rasul. Rasulani dua orang rasul. Rusulun ni kok jamak, tiga ke atas lah. Jadi dia tak dengan Arab harus bagi rusul. Kita kena baca ikut dia lah. Segala sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat kedudukan mereka itu anbiya dan mursalin. Martabat mereka itu ni yang maha tinggi. Harus bagi rusul, harus bagi segala rasul-rasul. Harus di sini harus pada akal. Harus pada akal. Apabila cerita rasul makan, rasul minum, manusia, ada ketikanya rasul lapar, ada ketikanya rasul dahaga, manusia. Harus. Kenapa? Akal boleh terima. Ada ketikanya rasul jaga, sedar. Ada ketikanya rasul tidur dan mengantuk, tidur. Harus pada akal. Akal boleh terima. Itu harus pada akal. Harus pada akal kita. Adapun diri makan, diri minum rasul ni, diri tidur rasul tu, harus pada syarak atas diri rasul tu bab lain pula. Kita bicara sekarang harus pada akal kita. Harus nama apa ni? Akal boleh terima kedua belah. Kalau cerita makan minum, manusia. Nabi lapar, ikat batu di perut, dah tak makan manusia, lapar lah. Nabi jaga, sedar, mana manusia. Ada ketika Nabi tidur, manusia. Akal harus pada akal. Pada ni akal boleh terima. Ini semata-mata tilik pada akal kita. Tapi kalau tilik kepada rasul tu manusia, rasul manusia, rasul bukan Tuhan, rasul bukan malaikat, rasul manusia, pastilah wajib bersifat dengan sifat manusia. Ada ni? Rasul manusia. Kalau rasul manusia, kan Quran beritahu kan? Qul innama ana basyarum mislukum. Aku ni manusia seumpama kamu, Nabi kata. Allah perintah ke Nabi lah. Qul, kata ya Muhammad,
innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah Ta'ala perintah ke Nabi supaya katakan bahawa aku ni manusia. Bila rasul manusia, tilik kepada rasul tu manusia, wajiblah bersifat dengan sifat manusia. Mustahillah bersifat dengan sifat ketuhanan. Mustahillah bersifat dengan sifat para malaikat. Mustahillah. Ada ni. Bila tilik kepada rasul ni, Quran beritahu manusia, maka wajiblah bersifat dengan sifat manusia. Yang kata haruh ni, haruh akal hak tak tilik lagi hak Quran beritahu rasul ni manusia. Ada ni. Mana dari segi akal kita boleh terima. Kalau rasul makan, rasul minum, akal boleh terima. Begitulah. Kemudian kita kena berpegang di akidah kita pula bahawa rasul manusia dan bersifat dengan sifat manusia. Itu kewajipan pada pegangan kita. Harus pada akal. Ni hukum akal je. Hukum akal. Harus pada akal. Kemudian kita wajib berpegang bahawa rasul manusia bersifat dengan sifat manusia. Harus pada akal ni permulaan saja bicara. Rasul cerita rasul makan minum, akal boleh terima. Bila akal boleh terima seumpama tu, kemudian rasul ni memang manusia, maka wajib berpegang di akidah kita, rasul bersifat dengan sifat manusia. Harus pada akal satu, wajib pada syarak satu. Mana apa ni? Harus pada akal kita akan boleh terima rasul bersifat dengan sifat manusia sebab rasul manusia. Kemudian kewajipan syarak kita wajib berpegang di akidah bahawa rasul adalah manusia biasa yang bersifat dengan sifat manusia, yang tidak bersifat dengan sifat ketuhanan dan tidak bersifat dengan sifat malaikat. Jadi haruh ni haruh asal ni. Pandai ni. Macam kita bicara terdahululah. Harus Allah mengada dan meniada. Habis bicara sifat yang wajib bagi Allah, masuk bicara sifat yang mustahil bagi Allah. Tapi dalam kitab Fatih Faridah ni, sifat wajib satu-satu terus didatangkan sifat mustahil. Satu sifat wajib, satu sifat mustahil. Dia datang lalu dah. Jadi tak sama dengan matan Ummil Barahim. Matan Ummil Barahim, sifat wajib 20 siap-siap, barulah habis 20 ni. Didatangkan sifat mustahil. Yang pertama, lawan pada sifat wujud, itu sifat Adam. Jadi hal mustahil ni dia letak berasingan. Habis sifat mustahil 20, barulah didatangkan burhan, dalil wajib. Dalil Allah bersifat dengan sifat wujud, dalil Allah bersifat dengan sifat kidam. Itu dalam matan Ummil Barahim. Adapun dalam kitab Fatih Faridah ni, sifat wajib selesai bicara sifat wujud, mustahil Allah Ta'ala tiada, didatangkan sifat mustahil. Dalil Allah wujud. Jadi sifat wajib, mustahil lawan dari sifat wajib, dalil bagi wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai, barulah berpindah kepada sifat yang kedua, sifat kidam. Allah Ta'ala sedia. Habis cerita bab kidam, terus disusuli dengan mustahil. Allah Ta'ala ni baharu hudus. Dia gitu dalam kitab Fatih Faridah ni. Terus didatangkan dalil bagi sifat kidam, dalil atas mustahil Allah Ta'ala ni baharu hudus. Jawab dalam kitab Fatih Faridah ni. Jadi habis bicara sifat wajib, sifat mustahil. Terakhir sekali bicara sifat Allah adalah harus pada akal. Allah mengada, Allah meniada. Ini bicara hukum akal asal ni. Pada wakilnya, pada hakiki, pada sebenar-benarnya tak ada dah haruh-haruhnya. Sebab apa? Sebab
Allah telah menentukan pada azal mengada ataupun meniada. Kalau tilik situ tak ada dah harus mengada, harus meniada. Jadi dia bicara, sifat Harun bicara akal zati dia panggil. Tak ada bicara, tak ada tilik kok mana-mana. Semata-mata tilik akal kita, Allah Tuhan yang kuasa, Allah Tuhan yang amat kuasa. Allah nak mengada, akal boleh terima. Allah nak meniada, akal boleh terima. Sebab Allah kuasa. Allah mengadakan dunia, Allah nak mengekalkan dunia, akal boleh terima. Allah mengadakan dunia, Allah nak membinasakan dunia kiamat, akal boleh terima. Sebab apa? Sebab Allah kuasa. Semuanya di bawah pemilikan Allah sebagai Tuan, sebagai Rabb, Rabbil Alamin. Jadi tilik situ semata-mata tilik kepada kekuasaan Allah, pemilikan Allah. Allah nak mengada, Allah nak meniada, apa perkara sekalipun kita boleh, akal boleh terima, harus pada akal. Pandai ni. Tapi bila tilik kepada, pada tilik pandang kepada taksis iradah dia panggil. Pandang kepada taksis iradah. Mana apa taksis iradah ni? Pandang kepada ketentuan Allah pada azal. Pandang pada ketentuan Allah pada azal. Allah telah mentaksiskan, Allah Ta'ala telah menentukan pada azal segala-gala perkara. Allah mengada ke, Allah meniada ke, Allah menggerak ke, Allah mendiam ke, Allah telah menentukan pada azal. Maka tak ada lah haru-haru ni. Bila Allah menentukan ada, sampai masa Allah mengada. Allah yang bersifat kudrah mengada. Wajiblah mengada. Sebab kalau Allah menentukan ada, sampai masa Allah tidak mengada, jadi situnya apa tu? Bawa kepada Allah lupa, Allah lalai, lawang pada sifat iradah. Allah menentukan pada azal akan diadakan. Sampai masa Allah tidak mengadakan, itu mustahil. Sebab apa? Bawa kepada Allah lupa, Allah lalai. Jadi Allah mengada sebagaimana yang ditaksiskan oleh iradah, sebagaimana yang telah ditentukan oleh pada azal, itu wajib. Itu dia panggil, kalau bicara bicara panjang tu, dia pergi kepada hukum akal hak aridi, ataupun dibicara hukum syarak. Dia bicara hukum akal aridi ataupun dipanggil hukum syarak ni, dia ada bicara dalam kitab Al-Misbahul Munir. Dalam kitab Pati Paridah tidak didatangkan pembicaraan tu. Dalam kitab Al-Misbahul Munir didatangkan pembicaraan tu. Tapi dalam kitab Al-Misbahul Munir tu, karangan almarhum Babazi, mertua kepada Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang. Baba Zik mertua pada Baba S. Sepanjang. Dia menetap dahulunya di Paluh. Dia menetap di Paluh. Bukan Paluh Pulau Usa, Paluh Kota Baru. Sebut Paluh, kalau kita tengok Paluh Pulau Usa bandar tu lah. Bukan Paluh Kota Baru. Masa saya duduk Pondok Pasir Tembu tu sempatlah berulang gitu pang belajar dengan almarhum Baba Zik ni. Ketika dia mengajar di Paluh, dia memang duduk di Kota Baru lah. Dia tak boleh balik lah. Dia tak boleh balik. Dia terpaksa kena keluar daripada Thailand. Dia kena duduk di Malaysia dan tak boleh balik lah. Dia menantu kepada almarhum Tok Diskan, Tuan Guru kepada Baba Ismail Sepanjang. Jadi Tuan Guru Baba Zik ni mertua lah kepada Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang.
Jadi dalam kitab Al-Misbahul Munir tu didatangkan hukum akal aridi, hukum akal arad ataupun hukum akal aridi. Tapi dalam permulaan dibicara tu di bawah tajuk faidatun, ini suatu kegunaan. Sebelum almarhum Babazi cerita bab hukum akal aridi ni, terkadang ayat kitab lebih kurang ginilah. Terkadang jahil permasalahan ini oleh mereka yang tidak disangka-sangka jahil. Dia kata gitu. Mana perkara ni perkara yang orang yang tak disangka-sangkakan jahil pun tak reti juga kena-kena. Siapa yang tidak disangka-sangka tak reti? Ustaz lah. Kita orang biasa, tak sangkalah kamu tak reti. Kalau kita orang biasa ni, kalau kita orang biasa ni, aku tak sangkalah kamu reti. Reti tu orang tak sangka. Kalau tak reti tu memanglah disangka dah. Kamu tak pandai perkara ni, aku jangka dah kamu tak pandai. Kerana kamu pandai perkara ni. Oi, saya tak sangkalah kamu pandai. Pandai atau orang tak sangka. Kalau tak pandai, tahu dah pelik apa tak pandai. Sekarang ni siapakah yang orang yang tidak disangka-sangkakan jahil, tiba-tiba jahil? Orang yang title agama lah, hak berkaitan hukum akal aridi ataupun hukum syarak. Hukum syarak ni bukan hukum syarak taklifiyah yang 5 tu. Jangan dia banyak tukar kita ni. Hukum syarak wajib, sunat, haram, makruh, itu hukum syarak taklifiyah yang 5 tu usul fiqh tu. Ni hukum syarak Quran yang menyatakan. Quran yang menyatakan itu hukum syarak. Hukum yang dihantarkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran itu hukum syarak. Itu dia panggil hukum akal aridi. Ini sebagai contoh lah. Sebagai contoh, harus pada akal Allah mengada meniada. Sekarang Allah mengadakan langit dan bumi. Akal kita boleh terima Allah meniadakan kembali langit dan bumi. Sebab apa? Sebab Allah kuasa. Langit bumi pemilikan Allah. Allah nak menghancurkan hak dia. Sebaliknya, kalaulah langit bumi yang mana langit bumi pemilikan Allah, Allah nak mengekalkan selama-lama, akal boleh terima. Ini akal boleh terima. Sebab Allah kuasa, langit bumi di bawah pemilikan Allah. Ini hukum akal zati, hak asal. Quran beritahu macam mana tu, tilik hukum syarak pula, ataupun dia panggil hukum akal aridi. Aridi ni mana? Arid ni apa? Apa dia ma'arid disukum? Apa dia ma'arid disukum? Asal dia? Asal dia. Kalau tak wakah. Kalau tak sukung lah, kalau tak wakah. Mak apa? Asal dia mak asli. Tapi kenapa jadi ma'arid disukung? Dah mu nak sukung, mu nak berhenti, mu nak wakah. Tapi hukum asal dia? Mak asli, satu alih je hukum asal. Lepas tu dia panggil ma'arid disukung. Tak terjemah dah ma'arid disukung dah. Faham-faham gitu je lah. Tapi mak apa? Mak asli. Tapi arid apa? Lisukung. Sebab apa lisukung? Sebab nak wakaf. Tu arid. Apa? Apa ke? Arid ni baru datang. Tu apa? Asal dia asal dia mak asli. Lepas tu hak jadi satu alih, dua alih, tiga alih tu, tu kamu nak wakaf. Aridnya pun arid, nak wakaf itulah arid dia. Apa arid? Baru datang ke apa? Perkara yang mendatang kemudian ni. Sebab betul lah, asalnya mak asli. Dah kamu nak wakaf, kamu nak sukun kan, dia pun jadi ma'arid disukun. Tu arid. Hukum akal zati ni duduk sini ni, semata-mata akal. Semata-mata akal. Tuhan kuasa, semua barang pemilikan Tuhan. Tuhan nak kekalkan, Tuhan nak hancurkan dunia. Boleh terima akal, Allah kuasa.
Tuhan nak hancurkan kiamat. Allah kuasa. Ini akal semata-mata. Tilik kepada arik-arik. Quran kata macam mana? Innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat akan berlaku, tak ada ragu. Quran beritahu begitu. Ni arik ni Quran beritahu begitu. Akal boleh terima tak bila Quran kata kiamat akan berlaku, tiada ragu? Akal boleh terima tak kalau kiamat tak berlaku? Akal tak boleh terima. Wajib pada akal berlaku kiamat. Mustahil pada akal tak berlaku kiamat. Sebab apa mustahil pada akal tak berlaku kiamat? Mustahil lah kalau Quran beritahu dunia akan dihancurkan, tiba-tiba tidak hancur, tidak kiamat, jadi bawa bohong kalamullah Al-Quranul Karim. Bohong kalamullah tu mustahil, akal tak boleh terima. Jadi bila Quran beritahu dunia ni akan kiamat, wajib akal aridi dipanggil. Kiamat akan berlaku. Wajib akal aridi tu dipanggil hukum syarak. Apa hukum syarak? Hukum yang berlandaskan pada Al-Quran yang nyatakan, panggil hukum syarak. Ni tu kata payah sikit tu. Mana kalau nak kira wakil hakikinya tak ada, dah harus mengadah, itu hanya tilik pada akal asal semata-mata. Bukan tilik kepada janji yang Quran, bukan tilik kepada taksis iradah, bukan tilik kepada mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala, bukan. Yang pastinya apabila Al-Quran menyatakan kiamat akan berlaku, yang pastinya Allah telah mentaksiskan dengan iradah pada azal kiamat akan berlaku, dan pastilah Allah mengetahui pada azal kiamat akan berlaku. Sebab Al-Quran adalah kalamullah. Tilik situ juga wajib akal aridi. Kiamat akan berlaku, mustahil akal aridi kiamat tidak berlaku. Arid itulah. Tapi yang kita bicara dahulu hukum akal tu harus akal zati. Macam sinilah. Semata-mata dah rasul tu manusia. Bersifat dengan sifat manusia nah. Ada ni. Tapi kalau tilik pada rasul tu memang manusia, bukan Tuhan, bukan malaikat. Akal tak terima dah lah kalau tidak bersifat dengan sifat manusia. Mestilah bersifat manusia, makan, minum, lapar, dahaga, time sedar, time tidur, time sehat, time sakit. Dan manusia. Time cedera, luka, manusia. Manusia. Ada masa gembira, ada masa sedih, manusia. Akal boleh terima. Itu harus pada akal. Dia contoh. Ini terbalik pada harus pada akal bagi Allah Subhanahu wa taala, harus pada akal bagi Allah Subhanahu wa taala. Ni kadang-kadang orang jadi dia orang beriman harus Allah bubuh neraka. Orang kafir harus Allah bubuh syurga. Kan pelik itu. Pada ni. Orang beriman harus Allah bubuh neraka. Orang yang kafir harus Allah bubuh syurga. Harus mana ni? Harus akal hak zati, hak asal. Dah beriman seseorang qada. Seseorang la haula wala quwata illa billah. Allah nak bubuh neraka, nak bubuh syurga ke? Hak dia belaka, dia kuasa. Akal boleh terima. Orang kafir Allah nak bubuh syurga. Kafir seseorang pun qada. La haula wala quwata illa billah. Kafir seseorang tu pun qada. Jadi Allah nak bubuh syurga pun, kafir dia pun qada. Allah nak bubuh syurga, akal boleh terima. Ini hukum akal tilik pada kekuasaan Allah semata-mata. Lepas tu kita kena tengok pula Quran kata macam mana. Quran kata ni dia panggil hukum akal aridi. Ni. Jangan tukar dengan hukum akal zati hak semata-mata tilik kepada kekuasaan Allah, pemilikan Allah. Beriman seseorang
kufur seseorang memang hak Tuhan berlaku, qada qadar berlaku. Dah, Allah nak buh ke mana di hari akhirat? Nak buh di ke syurga. Bubuh nak buh syurga pun. Syurga milik Allah. Nak buh ke neraka? Bubuh ke neraka pun. Neraka milik Allah. Allah kuasa kan? Siapa yang boleh menghalang Allah Subhanahu wa taala? Beriman seseorang qada qadar. Kufur seseorang qada qadar. Satu Tuhan nak letak mana di hari akhirat? Allah kuasa, pemilikan Allah akan boleh terima belaka. Ada ni. Tilik pada Quran beritahu macam mana. Quran beritahu. Orang beriman dan beramal soleh, janji Al-Qurannya syurga. Janji Al-Qurannya syurga. Orang beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala pula, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Bila telik pada Al-Quran, orang yang beriman dan beramal soleh, wajib akal aridi syurga, mustahil akal aridi neraka. Ni. Dah Quran janjikan orang beriman dan beramal soleh, balasannya syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, tu kan? Banyak kan Al-Quran kan? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha anhar. Tu ayat terjemah dah ayat tu, surah Bayyinah tu lah, kena terjemah juga. Mana Quran sudah beritahu beriman dan beramal soleh balasannya syurga. Tilik Quran beritahu wajib akal aridi. Orang beriman dan beramal soleh syurga, mustahil akal aridi. Orang beriman beramal solehnya neraka. Tilik situ. Dah kata tadi orang beriman harus Tuhan bubuh neraka, orang kafir harus Tuhan bubuh syurga. Tu tilik pada kekuasaan Allah semata-mata. Hukum akal zati. Jangan tukar gitu. Orang kafir, hak mati kafir, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulunal jannata hatta yaljal jamu fi samil khiyar. Kafir tak akan masuk syurga. Kafir tak akan masuk syurga sehinggalah unta yang besar masuk lubang jarum yang halus. Itu perkara yang mustahil. Maka orang kafir ni, hak mati kafir ni, wajib akal aridi neraka, mustahil akal aridi orang kafir mati kafir masuk syurga, mustahil. Pada ni ke mana? Jadi kena beza tu. Cuma dia ambil hak separuh gitu. Allah. Jadi orang beriman harus pada akal Allah nak bubuh ke syurga, nak bubuh ke neraka. Orang yang kafir mati kafir harus Allah nak bubuh syurga, harus Allah nak bubuh neraka. Itu semata-mata ini tilik pada kekuasaan Allah. Tilik pada janji Al-Quran. Tadilah orang yang beriman dan beramal soleh wajib syurga, mustahil neraka. Wajib syurga ni wajib akal ardi ataupun panggil wajib syarak. Orang yang mukmin tapi asi, mukmin tapi dia derhaka, banyak dosa, harus akal ardi syurga, harus akal ardi kena bakar dalam neraka jahanam terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala mengatakan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan mengampuni oleh Allah akan dosa selain daripada dosa menyekutukan Allah bagi sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dia orang beriman, tidak mensyirikkan Allah, tapi dosa dia banyak. Allah mengampuni dosa selain daripada dosa menyekutukan Allah bagi sesiapa yang Allah kehendak. Jadi kalau Allah kehendak mengampuni, syurga direct dia. Kalau Allah kehendak tidak mengampuni, kena bakar neraka jahanam terlebih dahulu. Orang beriman yang derhaka pada Allah Ta'ala ni. Tapi akhirnya mati dalam iman wajib syurga, wajib akal aridi. Orang mati dalam iman wajib syurga, beriman dan beramal soleh wajib syurga segera. Beriman tetapi derhaka,
Harus akal syurga direct diampuni oleh Allah, dan harus akal dah Allah tidak mengampuni kamu, kena bakar dalam neraka jahanam terlebih dahulu sekadar dosa yang dilakukan. Ada ni. Tapi kalau mati dalam iman, wajib syurga. Sebab Nabi pun kata, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nabi kata, hadis Muslim. Siapa yang mati walha dia yakin bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dakhala al-jannah, nescaya dia akan masuk syurga. Orang mati dalam iman wajib syurga. Wajib akal aridi. Beriman tak amal soleh wajib syurga segera. Beriman tapi banyak dosa, terserah kepada kehendak Allah. Allah mengampuni syurga direct tanpa dibakar di dalam neraka jahanam. Allah tidak mengampuni masuk neraka jahanam terlebih dahulu, tapi akhirnya semua orang yang beriman akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena bezalah hak hukum akal tu sendiri, kena beza hak hukum akal tu sendiri. Jadi sini kita bicara hak harus pada akal bagi Rasul. Harus pada akal bagi Rasul, harus pada hak anbiya dan mursalin alaihi wassalam, segala sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat mereka itu yang maha tinggi. Sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat mereka itu. Maknanya kalau sebut kata Rasul ni makan, Rasul ni minum, akal boleh terima. Itu harus pada akal. Kemudian wajib kita berpegang di akidah kita i'tiqad bahawa Rasul bersifat dengan sifat manusia, Rasul tidak bersifat dengan sifat ketuhanan, dan Rasul tidak bersifat dengan sifat malaikat. Rasul bersifat dengan sifat manusia. Ni hak kafir Mekah kata ni. Nabi ni, Nabi SAW dia ni mengaku sebagai Rasul. Puak kafir Quraisy kata mana? Wa ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul gini makan makanan, lepas tu berjalan ke pasar. Sebab apa? Dia nak Rasul ni bianu turun langit malaikat. Oh, kalau malaikat dilantik menjadi Rasul nak ajar kepada manusia macam mana dia makan tidak, minum tidak, tidur tidak, letih pun tidak, ta'ah 24 jam. Nak ajar macam mana kepada umat, kepada manusia ni, kepada manusia. Tapi kafir Quraisy tak mau terima situlah. Rasul ni makan makanan, berjalan ke pasar. Dan manusia ni, Rasul ni manusia, makan macam biasa lah. Pergi ke pasar macam biasa sebab manusia. Bersifat dengan sifat manusia. Mustahil bersifat dengan sifat malaikat. Sifat malaikahnya makannya tidak, minumnya tidak, tidurnya tidak, letihnya tidak. Mustahil. Dan mustahil Rasul bersifat dengan sifat ketuhanan. Mana sifat ketuhanannya? Istighna dan iftikar. Itu sifat ketuhanan. Mustahil Rasul bersifat dengan sifat ketuhanan. Jadi kita dalam bab bicara sifat Rasul ni, kita ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia sederhana. Dia sederhana. Tak? Dia sederhana. Cinta Rasul, kasih Rasul, tapi Rasul manusia, Rasul bukan Tuhan. Ada ni. Puak Nasara kasih ke Rasul Nabi Isa AS, Tuhan terus Nabi Isa AS. Anak Tuhan lah, Tuhan lah. Sebab dia puak Nasara ni, dia banyak pula aliran. Banyak aliran pula. Ada kata Nabi Isa bukan Tuhan, tapi sifat ketuhanan duduk di tubuh Nabi Isa. Ni puak Nasara. Kasih sangat-sangat, jadi Nabi Isa ni Tuhan bagi mereka. Puak Yahudi pula, hijaan dia nak bunuh Nabi Rasul. Tu Yahudi. Yahudi hijaan ni nak bunuh Nabi Rasul. Nasara ni berlebihan, akhirnya Nabi Isa AS Tuhan. Kita ummah Nabi Muhammad SAW pertengahan.
kasih sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi bukan Tuhan. Tidak bersifat dengan sifat ketuhanan, tidak bersifat dengan sifat istighna dan iftikar. Yang bersifat dengan istighna dan iftikar hanyalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala juga yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Terkaya lepas dari segala-gala dan segala-gala berkehendak kepadanya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tidak bersifat dengan sifat ketuhanan, sebagaimana kita semua makhluk yang tidak boleh memberi bekal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun makhluk tak boleh bekal sama sekali. Pandai ni. Sebab tu dalam kitab Kifayatul Muhtadi, makna keesaan pada perbuatan, makna keesaan pada perbuatan dalam kitab Kifayatul Awam, dalam kitab Kifayatul Awam, makna keesaan pada perbuatan, bahawa tiada bagi satu pun daripada makhluk perbuatan, tidak ada. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala jualah ini al-khaliqu li af'alil makhluqat. Allah Ta'ala lah yang menjadikan sekalian perbuatan makhluk. Makhluk mana yang tidak ada perbuatan ni? Minal anbiya wal malaikati wa ghairihima. Nabi pun tidak ada perbuatan, malaikat pun tidak ada perbuatan. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu Ta'ala, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala al-khaliqu yang menjadikan li af'alil makhluqat, bagi sekalian perbuatan makhluk. Gerak dia makhluk ni, khaliqnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gerak dia makhluk ni perbuatan Allah. Siapa makhluk ni? Termasuk para anbiya. Siapa makhluk ni? Termasuk para malaikat. Yang berlaku kesemuanya adalah af'alullah, keesaan pada perbuatan. Ada ni. Jadi mana Nabi ke malaikat ke? Sama, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lemah. Nabi sama, malaikat sama. Ibadur Rahman, hamba Allah, hamba Tuhan yang bernama Rahman, hamba Allah. Nabi pun hamba Allah, malaikat pun hamba Allah. Hamba lemah. Yang kuasanya Tuan, Rabb, Tuan yang kuasa. Mana Nabi tu hamba Allah, malaikat hamba Allah. Kasih sangat-sangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi bukan Tuhan dan tidak bersifat dengan sifat ketuhanan. Apa-apa perkara yang mencari adah, yang kita panggil mukjizat, yang berlaku kepada nabi-nabi dan rasul, disebut sebagai perkara yang mencari adah, yang zahir pada tangan rasul, yang zahir pada tangan rasul. Zahir je, zahir ditukar Nabi Musa AS, zahir je. Yang berlaku tu semua af'alullah, qada dan qadar. Ada ni zahir je. Terbelahnya bulan zahir di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi terbelahnya bulan af'alullah, qada dan qadar. Itu tetap ada pegangan kitanya. Ada ni. Mana kita kena duduk tengah molek. Duduk tengah molek. Kedudukan para anbiya tinggi di sisi Allah. Kedudukan para malaikat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hakikinya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikinya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada ketinggian pada para anbiya, apa yang ada ketinggian pada para malaikat, itu semuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pegangan kita lah. Ada ni. Jadi kena letak pertengahan. Kita ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia apa-apa pun sekarang macam saya biasa sebut tu lah. Sekarang ni dia banyak hak jenis-jenis yang melampau sebelah, melampau sebelah. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah, gerakan kanan, gerakan haluan kanan, gerakan haluan kiri. Hak kanan macam mana, hak kiri macam mana, wallahu a'lam lah, saya pun tak erti juga ni. Tapi dia ada sebutlah, ini gerakan haluan kanan, ini gerakan haluan kiri.
Jadi sekarang ni dia lari ni, lari ke kanan, lari ke kiri. Lari kepada Jabariyah, lari kepada Qadariyah. Kanan kiri belakang tu. Hak lari belakang tu hak gelincir belakang. Hak kanan lari hak sikit berkali dah. Hak kiri lari hak banyak ke macam mana? Lari kepada Jabariyah, akidah terpesong tapi tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Lari kepada Qadariyah, ni khilaf pada kafir. Ada setengah mengatakan kafir. Dia gitu. Tapi kata Jabariyah ni bukan kata ringan. Ini akidah yang terpesong. Tapi tidak ada ulama yang menghukumkan kafir Jabariyah ni. Kalau Qadariyah ada ulama menghukumkan kafir. Tapi dua-dua ni lari kanan kiri. Dua-dua ni berlawanan. Dua ni apa-apa? Kutub utara, kutub selatan. Gitu ada. Dua ni lari. Kita ahli sunnah duduk tengah. Dari segi batinnya Jabariyah, dari segi zahirnya seperti Qadariyah. Zahir berpeganglah, hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi tak lari daripada batin hakiki. Hak Tuhan belaka pilihan dan perbuatan kita pun. Tu kita ahli sunnah kena letak molek tu, duduk tengah molek. Kita berpegang sekalian perbuatan Allah. Golongan terpesong, makhluk ada perbuatan tersendiri. Itu pegang yang terpesong. Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan. Kita berpegang sekalian perbuatan Allah. Tapi bercakap asbab kita boleh sandar kepada makhluk. Ada golongan ni pula sekalian perbuatan Allah. Cakap asbab sedikit pun kafir dah. Allah kata pasal tu pula. Ada golongan ni ada perbuatan kita bukan perbuatan Allah. Allah letak upaya dah kepada kita sebebas-bebasnya memilih dan melakukan. Dah kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi kita bercakap asbab boleh je. Ada golongan ni pula sekalian perbuatan Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Cakap makhluk je kafir dibubuh. Ni pasal mana pula tak tahulah. Pasal mana pula. Macam ni lah timbul hok isu semasa tu lah. Covid ke vaksin ke, benda sama je, benda hok zahir belaka. Padahal kalau pergi hospital tu tak ada makhluk belaka di hospital. Cuba pergi hospital, cuba tengok gambar di hospital. Tengok gambar di hospital tu kan, orang isap rokok, gambar dia macam mana? Gambar dia paru-paru tau, hati ke apa, ke jantung hok ibu gambar. Penyebab dia, penyebab barak, penyebab ni merokok, penyebab merokok. Rokok boleh pergi mudarat ke? Mudarat tu af'alullah, perbuatan Allah, bukan rokok yang bekas. Tapi dia tulis tu apa tu? Mudarat. Patut lagi mudarat makan manis, makan masin, makan hok ber ni, biang ber ni apa? Yang ni apa? Kalori apa tu yang ni hok kolesterol tu. Lepas tu hak manfaat dia tunjuk. Makan buah, makan sayur, makan. Ni manfaat ni. Ni manfaat. Hak ni hak mudarat. Mana kodok-kodok mana? Tak ada kodok-kodok. Itu zahir, tak ada salah pun. Pegangannya mudarat ke manfaat ke af'alullah, tak ada salahnya. Hak gambar-gambar tu semuanya asbab belakangnya. Tak ada kodak-kodak di gambar tu. Pelik apa dengan Covid, dengan vaksin? Tu asbab belakangnya. Tapi ada golongan ni pula tak boleh sandar pada asbab sedikit kok. Kafir lalu dah. Kafir lalu dah sandar pada asbab. Sama je. Merokok. Mana? Merokok apa? Apa ni? Merokok membahayakan kesihatan tau. Merokok membahayakan kesihatan. Rokok makhluk, tidak membahayakan apa-apanya. Lepas tu membahayakan kesihatan, itu asbab. Salah tak kata gitu? Tak ada salahnya. Tak ada salah. Pegangan kitanya mudarat ke manfaat ke af'alullah, tu pegangan kita. Asbab, cakap asbab tak salah. Punyalah ni pegangan
segala-gala daripada Allah, makhluk tak berkah, cakap sikit dia berkapi. Ni hak pesen tu. Hak 1% ni tak ada. Hak kita belaka. Tuan letak dah upaya di makhluk memilih sendiri, makhluk buat sendiri, Allah hanya mengetahui je. Macam gitu. Allah mengetahui segala-gala. Lepas tu apa yang berlaku? Tak ada Allah. Allah telah beri upaya dah di kita. Allah letak akal di kita. Akal nilah pilih sendirilah. Allah letak tenaga gerak diam sendirilah. Allah tidak menentukan, Allah tidak melakukan, tapi Allah mengetahui kamu pilih yang mana. Allah mengetahui kamu buat yang mana. Sekatu je Allah je. Allah tidak kehendak lagi, Allah tidak melakukan, Allah beri kebebasan sebebas-bebasnya, tapi Allah mengetahui. Ini satu golongan. Kita wajib berpegang sekalian af'alullah, sekalian qada dan qadar. Berpegang seumpama tu. Dan kalau bercakap, cakap sebab tak salah. Ada golongan cakap sebab ibu kapi kat orang. Ni pelik-pelik dah kira ni. Atau kata haluan kanan ke haluan kiri ke, tu panggil nama apa tak tahulah. Jadi kita ummah Nabi SAW, kita kasih kepada Nabi, tersayang kepada Nabi, tapi Nabi adalah manusia yang tidak bersifat dengan sifat ketuhanan. Nabi ni manusia, bersifat dengan sifat manusia, tapi sifat manusia pun yang tidak mengurangkan martabat kedudukan mereka itu yang maha tinggi, tidak mengurang, tidak mencedera, tidak mencacatkan akan martabat mereka itu yang maha tinggi. Mana? Seperti makan dan minum. Mana makan, minum. Sebut kata Nabi makan, Nabi minum, akal boleh terima. Sebab Nabi manusia. Tak makan lapar lah. Sakit. Sakit boleh terima dah, Nabi manusia. Ada tika sakit. Bergurau-gurau yang halal. Nabi bergurau. Nabi bergurau dengan isteri, Nabi bergurau dengan budak-budak, Nabi bergurau dengan orang tua. Nabi bergurau dengan orang tua. Orang tua tak boleh masuk syurga. Gurau tu. Tapi gurau siapa akan menangis orang tua tu? Orang tua tak boleh masuk syurga. Yang orang tua ni ikut Nabi, sangat-sangat dia nak masuk syurga. Nabi gigurau, Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Tak masuk syurga atas rupa tua. Jadi muda belaka dalam lingkungan 33 umur. Mana betul lah Nabi kata tu. Orang tua tak masuk syurga atas rupa tua. Semua jadi muda belaka, jadi sebaya belaka. 33 belaka lingkungan. Tu ni tubuh pula 60 kali 60 hasta kali 7. Tinggi 60, lepas tu buka lebar 7 hasta. Sama je, sebaya je pada ni. Dan tak lebih dan tak kurang dah. Tak lebih tak kurang dah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mana bergurau yang halal manusia. Dan lain-lain daripada perkara yang tidak mengurang martabat mereka itu yang maha tinggi. Mana sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat lah. Sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat. Kalau sifat manusia yang mengurangkan martabat, mustahil sama sekali ke atas Rasul. Makan pun makanlah. Makan hak biasa, hak yang tidak mengurangkan martabat. Mana makan yang mengurangkan martabat? Makan hak jenis makan hak pasang kita lapar tu lah. Makan ke mana? Kita makan ke mana? Time kalau buka puasa pula. Time pula jumpa ni payah nak jumpa dah ni. Ni sekali ni boleh jumpa ni. Tempat lain tak ada makan macam mana kita? Tak paling kanan, tak paling kiri lah jawapan dia. Tapi Nabi Rasul ni makan pun makan yang tidak mengurangkan martabat. Kalau sakit pun sakit biasa-biasa. Sakit pelik-pelik tu mustahil. Tu kisah Nabi Ayub AS tu. Sakit ya. Tu ada khilaf ulama pula lah. Sebab sakit tu bunyi cerita pelik sangat. Sampai kaumnya lari. Sampai ke Nabi Ayub AS terpaksa duduk di tempat yang lain.
Maka di situ ulama khilaf lah pandangan. Ada mengatakan itu adalah ini cerita-cerita pok-pok Yahudi. Karuk ini mu'aghrikhin yang juhala, tukang-tukang sejarah yang jahil. Tukang-tukang sejarah yang jahil. Yang nak cerita ni kekurangan di Rasul. Dah sakit macam Nabi Ayub tu pelik gitu. Kalau manusia biasa kalau sakit pelik gitu pun orang dia ni apa jadi sakit pelik gitu. Dia ni orang baik-baik ni. Kalau orang baik sungguh takkanlah Tuhan buat sakit pelik dia. Pada ni. Kalau kita manusia biasa ni, orang baik-baik ni, tiba kalau sakit pelik tu, orang pandang macam mana? Pandang kurang tau. Pandang kurang tu. Apa benda ni? Ni mula tahmah mula tahmah. Apa benda dia buat salah ni? Siapa ke kena uji sakit begitu ni? Ada benda ni hendak kena ni. Mana boleh timbul tamahan tau. Tu manusia biasa. Ni Nabi ni. Jadi setengah orang mengatakan Nabi Ayub sakit biasa-biasa. Hak cerita pelik-pelik tu, tu cerita orang Yahudi. Itu cerita ahli sejarah yang karuk-karuk yang jahil. Sebab apa? Meliarkan kaum daripada Nabi Ayub AS. Setengah mengatakan hak yang dicerita tu betul, tapi masa tu Nabi Ayub AS sudah selesai menyampaikan wahyu. Jadi hak tugas Nabi Ayub sebagai Rasul menyampaikan wahyu sudah selesai. Tuan uji dengan sakit yang sebagian kita dengar cerita tu, terpaksa kena asingkan daripada kaum, tak ada masalah dah. Sebab sudah selesai menyampaikan wahyu daripada Allah. Jadi dua pandangan di situ. Sebab apa? Sebab sakit ni sifat manusia, tapi sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat. Kalau sakit pelik-pelik tu, tu kurang martabat tu. Maka tu timbul dua pandangan. Contohnya hak berkaitan dengan sakitnya Nabi Ayub AS. Ni. Begitu juga kalau kata Rasul ni berniaga. Manusia pelik apanya? Rasul ni melakukan pekerjaan, tapi pekerjaan yang syarifah, pekerjaan yang sana'ah syarifah dipanggil. Pekerjaan yang molek-molek lah. Mana ternak, menjahit, menukang. Ni hak kerja-kerja hak syarifah, kerja hak molek-molek. Ni manusia. Kerja hak menjatuhkan martabat, tu bukanlah. Itu mustahil di Rasul. Kerja-kerja tu lah, kerja-kerja akuk sapa. Contoh, bukan kata merendahkan kerja tu, tapi kalau umpama manusia yang tinggi martabat Rasul ni kerja mengakuk sapa, akan tak boleh terima. Sebab apa? Itu kerjaan yang merendahkan martabat Rasul. Adakah kerja akuk sapa ni kerja rendah? Jangan kata rendah. Tak ada tukang akuk sapa, kita hidup pun tak selesa. Tajing tu tika-tika raya tu kan, hak lori sapah tu tak sempat nak akuk sapah dah. Sebab apa? Dah ramai sangat balik raya, sapah pula banyak. Selesa kita. Lalu kat tong sapah penuh. Selesa. Tak selesa lah kitanya. Mujurlah ada orang kerja tukang akuk sapah tu. Ada ni. Tapi ni sebuah di orang yang ada martabat tinggi, Rasul contohnya, dia menjatuhkan martabat. Itu mustahil sama sekali. Ini cerita Rasul. Sama lah cerita dengan orang-orang yang ada sedikit kelebihan pada pandangan agama dalam masyarakat. Orang yang ada sedikit kelebihan atas pandangan dalam masyarakat, dia nak buat kerja untuk kehidupan, tapi kena pilih. Dia kena pilih. Pada ni, jangan cari kerja hok. Siapa kerja akut sapah tu? Tok Imam tu. Tok Imam tu. Bukan dia kamu. Tok Imam tak ada kerja gitu. Dia nak cerita, walau kerja tu kerja mulia, tak ada kerja hina. Bukan hina kerja akut sapah ni, tapi dengan kedudukan dia tu,
dia tu imam ke, dia ngajar orang ke, tiba-tiba kerja dia pikul siapa, kata dia kerjaan yang boleh menjatuhkan martabat seseorang. Pada ni sebab dia ada sedikit dipandang mulia dalam masyarakat, jadi imam, jadi guru ni apa ni, ada sedikit pandangan tinggi dalam masyarakat. Dia kena buat kerja, tapi dia tak boleh, dia kena milih kerja. Jangan buat kerja macam orang biasa-biasa. Bukan kata kerja tu salah, yang salah faham ni. Tak ada orang kata kerja aku siapa tu kerja hak salah. Jangan, bukan maksud dia gitu. Ada ni. Tapi oleh kerana dia Tuhan beri satu pandangan mulia dalam masyarakat, maka dia punya gerak-geri dia tu dia kena apa? Kena jaga. Orang lain boleh, dia tak boleh. Ni contoh. Orang lain kalau makan berjalan gitu kan, makruh je. Makruh. Tapi kalau orang yang ada title sedikit, terimam ke, guru, ustaz ke, dia makan berjalan, boleh jatuh hukum haram tu. Tadi kita makruh. Makruh tu hukum asal. Makan berjalan. Budak-budak boleh lah buat gitu. Makruh hukumnya. Tapi kalau orang yang ada martabat, dia berkelakuan yang menjatuhkan martabat, menjatuhkan maruah, hukumnya haram, dan dia tidak boleh jadi imam dah. Makruh dia imam. Sebab apa? Dia bukan orang adil. Pada ni. Dia bukan orang adil dah jadinya. Oh, tu imam patut makan sikit tengah jalan. Contoh. Kalau balik pak rumah, aiskrim tu kering, kering duk. Aiskrim tu cair. Dia pun tak mau makan tengah jalan. Hukum fiqh makruh je. Betul, hukum fiqh makruh. Tapi kamu ni ada kedudukan yang dipandang mulia dalam masyarakat. Kalau kamu buat perkara yang seumpama tu, jatuh maruah kamu, hukumnya haram. Asal hukumnya makruh. Pada ni. Maknanya ini orang ada sedikit sahaja kedudukan dalam masyarakat. Ni Nabi Rasul. Nabi Rasul bekerja, boleh terima. Tapi kerja yang syarifah, kerja yang mulia-mulia, yang tidak mengurangkan martabat Rasul yang maha tinggi. Dan tidaklah mereka itu anbiya dan mursalin, bersifat dengan sifat ketuhanan dan sifat malaikah, kerana mereka itu manusia. Tentu mereka itu bersifat dengan sifat manusia juga. Mana sifat ketuhanan, istighna dan iftikar. Para anbiya dan mursalin tidak bersifat dengan sifat istighna dan iftikar. Wallahu a'lam.